إلى حضرة نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وأزواجه وذريته والصحابة أجمعين وإلى المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah hampir kepada manusia waktu hisab mereka, sedangkan manusia itu berada dalam keadaan yang lalai. Yang mana tuan-tuan sekalian, ayat ini merupakan satu peringatan dan amaran kepada kita semua berkenaan dengan bagaimana telah hampir kepada kita saat berlakunya kiamat, saat berlakunya kehancuran dunia yang fana ini. Semakin dekat kita dengan akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan manusia itu berada dalam keadaan yang lalai, masih lagi lalai dengan kehidupan dunia yang penuh dengan fata morgana ini. Ini yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Apa yang Allah Ta'ala bagi tahu ini satu perkara yang tepat, satu perkara yang betul, yang mana kita pada hari ini semakin dekat dengan kehancuran dunia. Sedar tak sedar kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian, kita melihat bagaimana makin surut masjid-masjid ataupun surau-surau yang ada pada hari ini. Surut dengan bilangan manusia, yang mana dahulu penuh dengan ramai kalangan jemaah yang hadir datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat macam ombak yang datang. Kita boleh lihat pada hari Jumaat, pada hari raya, penuh masjid, penuh surau-surau,
Dan kita melihat pada hari ini bagaimana bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan sedikit ujian, yang mana pastilah ujian ini merupakan satu perkara yang Allah Ta'ala nak lihat bagaimana seorang hamba tadi merupakan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian, kalau disayang pada kita, dia akan uji kita. Di antara tanda Allah Ta'ala sayang pada diri kita, Allah Ta'ala akan uji kita. Ini menunjukkan kita ni Allah Ta'ala sayang. Kenapa kita diuji? Jadi masing-masing diuji dengan ujian masing-masing. Cuma ramai mana yang tahan dengan ujian yang datang kepada kita. Yang setelah mana kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, kita bimbang. Kita bimbang, makin surut, makin lama makin surut. Dan bimbang, makin lama makin tak ada orang yang datang rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saat berlakunya kiamat. Saat yang mana Nabi pernah sebut dalam satu hadis, imam pun tak ada orang. Tok imam pun tak ada. Maknanya nak lantik orang yang boleh jadi imam ni tak ada. Masing-masing tunjuk masing-masing. Tengok je. Tok Bilal pun tak ada juga. Ya. Dalam ramai-ramai tu tak ada orang boleh jadi Tok Bilal sebagai contoh. Dalam ramai-ramai yang ada ni tak ada orang boleh jadi Tok Imam. Ini yang berlaku pada akhir zaman sampai tahap tak ada dah. Hilang syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala sebut tuan-tuan sekalian, iqtaraba linnasi hisabuhum, makin dekat dengan manusia itu hari hisab mereka. Makin dekat hari kiamat ini, wahum fi ghaflatin, sedangkan mereka ni masih dalam keadaan yang lalai, mu'ridun. Lalai kita pada hari ini tuan-tuan sekalian. Lalai, leka kita pada hari ini dengan dunia kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, perlu ada satu peringatan, perlu ada satu tazkirah, perlu ada orang yang ingatkan kita tentang bahayanya dunia ni kepada kita. Dan manusia itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tunjukkan kepada kita bahawasanya inilah dunia yang penuh dengan ujian ini, yang mana kamu lalai, kamu leka dengan dunia kamu, maka kamu akan rugi pada hari akhirat kelak tuan-tuan sekalian. Saya lihat bagaimana perkara ini berlaku bukan hanya sekadar di tempat kita lah. Di tempat-tempat yang lain pun keadaan yang sama. Makin lama makin surut orang. Makin lama makin tak ada orang yang datang. Bahkan hari Jumaat pun tuan-tuan sekalian makin tak ada orang. Hari Jumaat tu. Mungkinlah kita kata dengan sebab Covid. Dengan sebab Covid-19. Akan tetapi sampai bila kita nak bagi alasan tentang Covid-19? Sampai bila tuan-tuan sekalian? Yang mana Covid ini telah menjadi sebagai satu endemik. Dah jadi benda biasa pada hari ini. Cumanya atas kita tuan-tuan sekalian, nak mari tak nak mari masjid. Jangan salahkan Covid. Kan, nak mari masjid sebab Covid. Padahal masjid dah dibuka. Kamu boleh pergi ke Pawagam, boleh. Boleh pergi main ice skating, penuh ice skating tuan-tuan sekalian. Pergi ke LAIS di Kuala Lumpur ada satu ice skating, tak payah pergi ke IOI, pergi ke Putrajaya. Boleh penuh orang main ice skating tuan-tuan sekalian. Pergilah tempat-tempat yang pelancongan, penuh orang. Pergi ke pulau-pulau, penuh pulau pada hari ini. Pergi ke hotel, hotel pun penuh pada hari ini. Kita pergi ke mana? Zoo negara, taman-taman haiwan pun penuh juga. Kenyai tak usah cerita, penuh tiap-tiap hari. InsyaAllah kita akan pergi.
Nak cerita je tuan-tuan sekalian bagaimana tempat-tempat yang macam ini penuh orang, akan tetapi rumah Allah, rumah yang sepatutnya kita imarahkan, yang sepatutnya kita ramaikan, makmurkan masjid ini, yang mana mendukacitakan kita tak ramai yang datang. Sedangkan ramai jiran-jiran kita yang berhampiran dengan masjid, dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini merupakan satu peringatan kepada kita tuan-tuan sekalian bahawasanya makin dekat kepada kita hari kiamat. Dan macam saya pernah sebut sebelum ni tuan-tuan sekalian, tanda-tanda kiamat yang kecil telah pun berlaku hampir 100%. Para ulama mengatakan 90%, hampir 100% telah berlaku di tanda-tanda kecil hari kiamat ini. Sebutlah apa sekali tanda kecil telah berlaku. Yang mana tanda-tanda kecil telah berlaku semenjak 1400 tahun yang lalu. Di antara tandanya iaitulah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kiamat. Nabi akhir zaman. Bayangkan 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, lama mana dah tuan-tuan sekalian. Dan sekarang ni kita akan menunggu tanda-tanda yang besar. 10 tanda-tanda kiamat yang besar yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, munculnya Dajjal. Ni tuan-tuan sekalian, kita doa pada Allah Ta'ala jangan kita sempat, jangan kita jumpa dengan Dajjal. Bimbang kita ni tak mampu nak hadapi Dajjal. Bahkan orang yang beriman pada hari itu, kata Nabi, belum tentu selamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan sekalian, pada asalnya dia mengaku dia ajak orang Islam. Dia mengaku diri Islam. Dia tarik orang supaya minat dengan dia. Follower ramai tuan-tuan sekalian. Bila follower dia ramai, orang minat dengan Dajjal ni, dia mengaku diri dia menjadi Nabi. Ni Dajjal. Dia kata aku ni seorang Nabi. Orang pun percaya dia Nabi. Bila orang percaya dia Nabi, maka akhir sekali dia akan mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Macam Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi, tuan-tuan sekalian. Ini yang berlaku pada Dajjal. Fitnahnya yang besar di antara, saya cerita sikit tuan-tuan sekalian, ni pernah cerita dah dulu kuliah sebelum ni. Antaranya fitnah dia yang belum tentu kita dapat hadapi, antaranya dia boleh yang mana syaitan ni boleh menyerupai mak ayah kita yang telah mati. Bayangkan Dajjal ni dia kata, tunjuk pada aku mana kubur ayah mak-makmu. Lalu dia pun tunjuk mana kubur ayah mak dia. Dan dia kata, bangun. Yang bangun ni iaitulah syaitan yang menyerupai mak ayah dia. Bila mana bangun tuan-tuan sekalian, orang ni tengok, budak ni tengok, pemuda ni tengok, ayah dia bangun. Maka kata Dajjal, kata ayah dia pada anak dia tadi, ikutlah ni Dajjal ni tuan-tuan sekalian, ikutlah dia, kerana dia di pihak yang betul. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Tengok, ayah bangun. Ayah bangun daripada kubur, mak bangun daripada kubur, takkan tak ikut? Mesti kita ikut punya tuan-tuan sekalian. Padahal itu yang menipu kita. Syaitan yang menipu kita. Ni yang mana bimbang kita ni tidak selamat daripada fitnah ataupun ujian yang dibawa oleh Dajjal ini. Yang mana Dajjal ni akan datang ke bumi ni selama 40 tahun. Ni pun cerita banyak. Tanda yang kedua pula tuan-tuan sekalian, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun pada akhir zaman dibawa oleh para malaikat. Dia akan turun di mana? Di Syria, di menara timur, Manaratil Bayda fi syarqi Dimashq. Menara timur di sebelah Syria timur. Akan turun Nabi Isa alaihissalam. Waktu mana? Nabi sebut waktu fajar, waktu subuh. Ketika mana orang nak sembahyang subuh, Nabi Isa turun.
Lalu bila mana nampak Nabi Isa turun alaihi salam, maka mereka nak supaya Nabi Isa mengimamkan mereka. Akan tetapi Nabi Isa alaihi salam minta supaya apa? Imam Mahdi ataupun ketua orang Islam ketika itu yang menjadi imam, tuan-tuan sekalian. Nabi Isa alaihi salam ni seorang nabi, layak dia jadi imam. Dia nabi. Tapi dia tolak. Kenapa? Dia nak menjadi makmum kepada apa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimewanya. Dan Nabi Isa akan turun selama 7 tahun. Dan dia akan mati ditanam dekat dengan kubur Nabi di Madinah. Masa zaman Nabi Isa ni akan musnahnya empangan yang telah dibina ataupun sempadan ataupun kita panggil apa? Tembok yang telah dibina oleh Zulkarnain. Akan pecahnya tembok Ya'juj dan Ma'juj ini akan pecah pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Datang pula tanda kiamat yang ketiga yang besar, berturut-turut, tuan-tuan sekalian. Ni yang Nabi semua cerita ni. Nabi cerita pada kita. Pecahnya tembok tadi, yang mana Ya'juj Ma'juj akan turun bagaikan ombak. Banyaknya, nak cerita banyaknya Ya'juj Ma'juj ni sampai Tasik Tabari yang berada di Jordan, di sempadan Jordan, Syria, Palestin, Lebanon. Yang kalau tuan-tuan boleh cari dalam YouTube, Galileo, apa benda dah, nama tak ingat dah. Yang mana tasik ni makin lama makin surut. Isi padu air dia makin lama makin surut. Dan akan kering, tuan-tuan sekalian. Maknanya ketika mana Ya'juj Ma'juj ni akan turun, orang yang pertama, orang yang terakhir, yang lalu tasik ni dia akan kata apa? Ni mesti orang pertama minum ni. Orang pertama hok dulu. Kana fil ma', dia kata. Dulu sini ada air, dia kata. Maknanya apa? Pokok dia minum sekejap saja, tuan-tuan sekalian. Punya ramai minum sikit habis kering air. Punya ramai Ya'juj Ma'juj dan tidak dapat dibunuh oleh siapa-siapa, kata Nabi SAW. Tak dapat dibunuh. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Isa AS bersembunyi, menyelamatkan diri di Bukit Tur. Ni yang berlaku. Kemudian Nabi Isa berdoa pada Allah agar dimati ke Ya'juj dan Ma'juj, dan Allah Ta'ala hantar ulat saja. Hantar ulat je. Wallahualam, ada yang kata virus, yang pergi, maknanya memusnahkan, mematikan Ya'juj dan Ma'juj ini, bergelimpangan mati. Habis, busuk habis dunia ni. Dan akhir sekali Allah Ta'ala akan turunkan air hujan, membersihkan bumi ini, tuan-tuan sekalian. Dan Nabi Isa akan memerintah Islam seperti mana yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi ni di antara tanda-tanda kiamat. Banyak lagi, terbaru 3, ada 10, ada 7 lagi, tuan-tuan sekalian. Adakah kita ni masih lalai dengan dunia kita? Tengah tunggu Dajjal nak datang, baru kita nak datang masjid. Dajjal ni akan keluar di Asbahan, di Iran, Nabi kata. Pengikut dia ramai, tuan-tuan sekalian. Pengikut Dajjal ni ramai. Cuba bayangkan kita pada hari ini, orang Islam pun tak kuat pada hari ini. Lemah orang Islam pada hari ini. Nak lawan orang kafir pun belum tentu lagi orang Islam pada hari ini. Nak lawan Dajjal lagu mana? Orang Islam sendiri pada hari ini tak kuat imannya. Masih lagi menyokong perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Antaranya isu arak yang berlaku. Segelintir umat Islam masih menyokong arak, tuan-tuan sekalian. Nak jadi apa benda? Ini menunjukkan bahawasanya pemikiran kita pada hari ini orang Islam di tahap jahiliah. Jahiliah moden. Yang mana mengamalkan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak ni tuan-tuan, Allah Taala cerita lama dah. Nabi cerita lama dah. Pada hari ni, mana sampai pada hari ni, isu arak ni masih lagi menjadi satu isu yang sangat berat. Macam mana kita nak hadapi Dajjal, nak hadapi Ya'juj Ma'juj, tuan-tuan sekalian. Dabbatul ard,
Takkan nak tunggu matahari terbenam di sebelah barat, nak matahari terbit di sebelah barat, baru kita nak beriman pada Allah Ta'ala, baru kita nak datang semayang masjid, baru datang nak bayar zakat, baru datang nak baca Quran, baru datang nak pergi haji, baru datang nak buat umrah, baru datang nak belajar ilmu agama, baru nak belajar fardu ain. Takkan nak tunggu waktu tu tuan-tuan sekalian, baru kita datang nak belajar agama. Ini yang Allah Ta'ala sebut pada kita tuan-tuan sekalian, iqtarabatis sa'ah, makin hampir kiamat, hari hisab bagi manusia, sedangkan mereka dalam keadaan lalai tuan-tuan sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan mukaddimah yang ringkas ini tuan-tuan sekalian, pesanan bagi saya dan tuan-tuan sekalian, kita mengambil pengajaran daripada ayat yang mana Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, supaya apa? Kita ni menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, saya nak sambung lagi, nak habiskan juga tafsir surah Yasin ni. Bila habis ni kita akan buka insya-Allah bincangan pengurusi. Kita nak buka fardu ain lah. Kita nak fokus dalam bab ibadat, bab semayang, bab-bab tu lah insya-Allah. Jadi oleh kerana kita dah baca tafsir ni, kita kena habiskan juga tuan-tuan sekalian. Baik, insya-Allah. Kita masih lagi pada ayat yang ke-41. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang sebelum ni tentang matahari, tentang bulan, tentang bumi, tentang tumbuh-tumbuhan. Dan pada malam ni Allah Ta'ala nak ceritakan kita dalam surah Yasin ini tentang lautan. Maknanya tuan-tuan sekalian, semua yang Allah Ta'ala ciptakan ini, dia ada hubung kait dia. Dia ada kaitan belaka. Dan semua ni dekat dengan kita sebenarnya. Allah Ta'ala kata, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Dan satu lagi dalil untuk mereka, wa ayatul lahum. Bila Allah Ta'ala kata wa ayatul lahum, maknanya Allah Ta'ala nak tunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya apa? Kita ni insaf. Bila mana Allah Ta'ala tunjuk kebesaran dia, kita insaflah tuan-tuan sekalian. Iaitulah apa? Anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh saraf. Allah Ta'ala kata kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh syarat. Yang mana di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, iaitu Allah Ta'ala tanggung, maknanya Allah Ta'ala menyelamatkan umat manusia. Allah Ta'ala menyelamatkan zuriat manusia. Dan kata mufassirin, yang dimasukkan dengan menanggung, hamalna ni menanggung lah. Waktu kata hamil ni dia mengandung, dia membawa, dia menanggung, dia menanggung. Jadi bila kata hamil, dia mengandung, dia menanggung dalam anak dia tu. Jadi Allah Ta'ala kata hamalna, Allah Ta'ala menanggung, dengan makna Allah Ta'ala memelihara, menyelamatkan bahtera yang ditunggangi ataupun dinaiki oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bahtera ni merujuk kepada bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana Allah Ta'ala pelihara bahtera Nabi Nuh alaihi salam ini, Nabi Nuh dan bersama dengan pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang beriman kepada Allah Ta'ala. Termasuklah binatang-binatang, termasuklah tumbuh-tumbuhan, barang-barang dan sebagainya dalam bentuk berpasangan. Maknanya apa? Ada pasangan-pasangan dia, berdasarkan apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, yang mana ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana sebelum ayat ini diturunkan, banyak cerita dongeng. Sejarah ni banyak disulam dengan cerita-cerita mitos dan dongeng.
dengan pertolongan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghuraikan sejarah tersebut. Nabi cerita benda tadi tu sebab orang ingat benda tu dongeng. Kadang-kadang ialah bila tak ada sandaran ni dia jadi dongeng lah, khayalan, jadi mitos. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan wahyu, Nabi dapat huraikan sejarah tadi. Sebab tu kita pada hari ini nak belajar sejarah kena rujuk kepada Quran dan hadis. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang ummi, Nabi seorang buta huruf, Nabi boleh cerita pada kita. Yang mana Nabi menceritakan kepada kita tentang perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni tuan-tuan sekalian merupakan salah seorang daripada berapa orang rasul? 25 orang rasul yang telah disebut dalam Al-Quranul Karim. Yang ni kita wajib beriman belaka. Wajib tahu. 25 orang rasul ni wajib tahu dan kita kena beriman, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ini dia telah mengambil masa yang sangat lama. Dia mengambil masa yang sangat lama untuk menunaikan tugas kerasulan dia. Dia telah menyeru manusia selama hampir 1000 tahun, tuan-tuan sekalian. Hampir 1000 tahun. Masa yang sangat lama lah, hampir 1000 tahun. Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50, 950 tahun, tuan-tuan sekalian. Jadi bayangkan dalam perjuangan Nabi Nuh alaihi salam ini, macam-macam cara yang telah dia buat. Macam-macam cara yang telah dia buat, tuan-tuan sekalian. Kita pada hari ini, banyak mana dah cara kita buat untuk menyelamatkan manusia. Nabi Nuh ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak belajar dakwah ni, kena tengok cerita Nabi Nuh. Bagaimana perjuangan Nabi Nuh 950 tahun ni, tuan-tuan sekalian, sudah tentu sangat payah ujian dia. Tak ramai pengikut Nabi Nuh ini yang ikut dia. Jadi macam-macam cara yang telah dibuat, di antaranya Allah Ta'ala sebut, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhan, aku telah menyeru kaum aku ni siang malam, malam dan siang. Malam siang ceramah, mengajak orang kepada manusia. Kita ada, tuan-tuan sekalian. Yang kita seru apa dia, tuan-tuan sekalian? Yang kita seru apa dia? Kepada pergilah tempat-tempat pelancongan sebagai contoh. Pergilah sini-sini. Tak menyeru pun kepada nak datang masjid. Cuba di kalangan kita ni seru ahli keluarga kita, jiran-jiran kita. Siang malam ajak datang masjid, insya-Allah akan adalah, tuan-tuan sekalian, mereka-mereka yang dapat hidayah datang rumah Allah. Kan? Kita kadang-kadang sedih, tuan-tuan sekalian, jiran kita pun tak pergi masjid, jiran kita. Sedih, tuan-tuan sekalian, bila mana kita bimbang masyarakat kita ni Allah Ta'ala turunkan bala dengan sebab kita ni tak ajak kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mesti ada orang yang kumpulan yang mengajak kepada ma'ruf. Dan inilah kelebihan umat Nabi SAW. Kena ajak orang datang masjid, kena cegah kemungkaran. Cuba tuan-tuan sekalian bayangkan Nabi Nuh AS ni berjuang siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka seruan dia tadi tidak memberikan sesuatu faedah pun selain daripada makin melarikan diri daripada kebenaran. Firara. Dok ajak-ajak orang, tuan-tuan sekalian, bukan makin ramai terima, makin lari pula dari Nabi Nuh AS. Bayangkan perjuangan Nabi Nuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Nabi Nuh cerita lagi, tiap-tiap kali aku ajak mereka beriman supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka, litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka akan letak apa, tuan-tuan sekalian, sumbat telinga dengan jari, tuan-tuan sekalian. Tak mahu dengar lah maknanya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Sumbat telinga dengan jari. Ni berat pada hari ini. Tak mahu dengarnya ajaran Nabi Nuh, ajaran Islam.
Sumbat telinga dengan jari, tak mau dengar. Orang tazkirah, tak mau dengar. Orang bagi kuliah, tak mau dengar. Hak dia dengar apa dia? Maharaja lawak mega, tuan-tuan sekalian. Siapa dia? Contohnya, apa nama tu, hidung tu? Oi, apa nama? Zizan, Johan. Hak ni tengok. Jozan. Hak ni kita tengok tuan-tuan. Buka Maharaja lawak, tengok belaka kita. Cuba buka Al-Kuliah. Tak ada orang tengok Al-Kuliah. Kan? Buka apa yang ada TV tu, setiap pagi tu, bicara ilmu ke apa, tanyalah ustaz, tak ada orang nak tengok. Tapi kalau buka konsert, Allah, cerah mata. Kan? Pasal apa? Tengok wanita-wanita seksi. Allah suka sangat lah. Tok Bilal pun cabut pabuk piyah, tuan-tuan sekalian. Bimbang juga. Kan? Ini kita bimbang. Benda-benda yang macam ni suka orang tengok. Tapi kalau buka tentang kuliah-kuliah ad-din, agama ni, tak ada lah sambutan mana, tuan-tuan sekalian. Ini yang berlaku. Allah Ta'ala cerita lama dah. Mereka ni letakkan jari pada telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan berselubung dengan pakaian. Ni tutup dengan baju, tak mau dengar. Punya berat, tuan-tuan sekalian. Selubung dengan baju ni. Tuan-tuan faham nak cerita ni? Punya tak mau dengar ajaran Nabi Nuh ni, disumbat jari ni, selubung pula dengan baju dia. Tak mau dengar. Wastakbaru, kemudian wa asarru wastakbaru istikbara. Allah Ta'ala kata mereka ni degil dengan keingkarannya. Wastakbaru, berlaku sombong, takabur, istikbara. Dua kali sebut tu, wastakbaru istikbara. Maknanya apa? Sombong, takabur yang melampau-lampau. Ini yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita ni jangan jadi golongan yang sombong dengan Allah Ta'ala. Jangan jadi golongan yang takabur dengan Allah Ta'ala. Baru Allah Ta'ala beri nikmat sikit pada kita. Boleh pakai Velfire, boleh pakai Alphard, boleh pakai Lamborghini, boleh duduk dalam hotel, boleh istana. Terus kita tinggalkan akhirat kita, tuan-tuan sekalian. Ini yang berlaku. Tak payah cerita hak tinggi, hak bawah-bawah ni pun belum tentu lagi. Kan, tuan-tuan sekalian? Boleh main V pun padang dah, tuan-tuan sekalian, sebagai contoh. Ini yang berlaku. Boleh dunia, boleh apa, habis kita dia. Lupa tinggalkan akhirat kita. Jadi tuan-tuan sekalian, nak cerita bagaimana Nabi Nuh AS ni, dia lama dah bersabar. Lama dia bersabar Nabi Nuh ini, dan akhirnya Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah supaya apa? Kaum dia tadi dimusnahkan sahaja. Ngelah sekali doa pada Allah Ta'ala. Ni Nabi-Nabi yang lain gitulah, tuan-tuan sekalian. Bila mana dah ajak dah kepada kebenaran, tak nak dengar, akhirnya angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dimusnahkan kaum mereka yang ingkar tadi itu. Yang ingkar saja. Tuan-tuan sekalian, doa Nabi-Nabi ni mustajab. Doa para anbiya ni mustajab. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW ada doa dia yang mustajab. Nabi simpan untuk kita pada hari mahsyar nanti. Nabi nak guna doa Nabi ni, tuan-tuan sekalian. Nabi nak selamatkan kita daripada azab Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Bayangkan sayangnya Nabi pada kita. Tapi kalau Nabi tengok kita pada hari ni, tuan-tuan sekalian, malu kita. Dengan lelaki yang ramai ni tak mampu untuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi Nuh berdoa pada Allah Ta'ala, wa qala Nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh kata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Jangan seorang pun hidup, ya Allah, mereka ni, orang kafir ni. Innaka intazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Yang mana jika engkau biarkan mereka hidup, kata Nabi Nuh, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa dan lagi kufur ingkar. Tuan-tuan sekalian, Nabi Nuh berdoa pada Allah, Allah Ta'ala mustajabkan.
Lalu Allah Ta'ala firman makbulkan doa Nabi Nuh. Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina, wahai Nuh, buatlah satu bahtera dengan pengawasan serta kawalan daripada kami, panduan wahyu daripada kami, wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, innahum mughrikun, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Tuan-tuan sekalian, Nabi Nuh bila Allah Ta'ala perintahkan buat bahtera, dia buat terus tuan-tuan sekalian. Wa yasna'ul fulka, Nabi Nuh membuat bahtera tadi. Dan kerja buat kapal ni tuan-tuan sekalian bukan kerja yang senang. Tanyalah pakar-pakar dalam masjid kita ni yang biasa main dengan kapal bahtera. Mungkin ada hot offshore sebagainya. Bukan senang nak buat kapal ni tuan-tuan sekalian. Kena teliti. Mana apa kena tengok bagaimana sistem dia, dia punya nak terapung lagu mana ketupatan dan sebagainya, nak bolehkan apa dia terapung di atas air. Bukan senang. Mesti kena rapi, nak boleh ke hidup, nak boleh ke berjalan di atas air tuan-tuan sekalian. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Nuh AS dengan panduan wahyu untuk bina satu bahtera. Bahkan Allah Ta'ala telah bagi tahu Nabi Nuh supaya tanam satu pokok, yang mana dengan pokok ni tadi, kayu dia tadi buat bahtera. Bukan senang tuan-tuan sekalian. Yang mana bahtera Nabi Nuh buat ni boleh lepas gunung. Gunung atas tu, gelas sekali tu boleh lalu atas gunung tuan-tuan sekalian. Ini kapal bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh AS. Jadi bukan senanglah nak buat satu kapal ni, dengan kita panggil dengan kerja-kerja yang sangat banyak sebenarnya. Tuan-tuan dah tahulah lagu mana nak jadi jurutera ni bukan senang. Ni tukang kayu depan kita. Nak buat rak kayu ni makan masa. Ni baru rak kayu Quran. Promote sikit tuan-tuan sekalian. Nak buat dia bukan senang ni. Makan masa sebulan contohnya. 2 minggu cepat sikit kalau duit dapat awal tuan-tuan sekalian. Ni bayangkan bahtera yang sangat besar. Jadi bayangkan ketika itu bila manusia yang paling awal buat bahtera, apa yang jadi, orang pun tengok pelik, apa benda Nabi Nuh ni gila ke apa buat kapal, air pun tak ada. Ni tuan-tuan sekalian apa yang berlaku. Dituduh Nabi Nuh ni gila. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Bila mana Nabi Nuh ni buat bahtera, tiap-tiap kali mari kaum dia tadi, sepuak demi sepuak mari tengok dia buat bahtera, mereka ejek Nabi Nuh AS. Nabi Nuh pun jawab, jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh. Kerana apa? Keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu. Kerana kamu ingkar pada Allah Ta'ala. Tapi Nabi Nuh tak pedulikan tuan-tuan sekalian. Dibuat sampai siap pembinaan kapal tadi. Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Nuh AS memerhatikan satu isyarat yang akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nabi Nuh buat kerja sampailah datang hukum kami untuk membinasakan mereka. Sampailah nak datang azab Allah Ta'ala ni, air yang memancuk-mancuk dari muka bumi. Air yang keluar daripada bumi tuan-tuan sekalian datang. Kami berfirman kepada Nabi Nuh AS, bawalah dalam bahtera ini 2 dari tiap-tiap jenis haiwan, jantan dan betina. Ni Allah Ta'ala beritahu, bawa pasangan dia. Dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab di atasnya, yang kufur. Bawalah kali keluargamu wahai Nuh, kecuali yang kufur pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata, bawalah orang-orang yang beriman. Wa ma aman, Allah Ta'ala beritahu, bawa orang yang beriman. Dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya. Wa ma
wa ma amana ma'hu ila qalil. Tak ramai yang beriman, tuan-tuan sekalian. Tak ramai yang beriman masalahnya. Yang ramainya apa? Kufur pada Allah Ta'ala. Ini yang kita bimbang. Sebab itulah pada hari ini tak peliklah sebenarnya, tak ramai yang mari masjid, tak ramai. Tak ramai mari masjid ni. Pasal apa? Memang orang yang mari masjid ni sikit sangat. Yang beriman ni sikit sangat, tuan-tuan sekalian. Yang ramainya yang tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita kena ajak orang datang masjid. Tugas kita kena ajak datang orang ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala lepas Nabi Nuh alaihi salam bawa pengikut dia kata wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Kalau tuan-tuan jumpa surah Hud ini kena baca dengan imalah. Imalah ni apa? Bukan baca dengan majriha, tak boleh. Kena baca dengan bismillahi majri. Wa qala rkabu bismillahi majriha. Itu cara baca dia. Ni kadang-kadang ni baca lagu mana ni? Tak pernah tengok. Dan dia ada tanda macam kecil tu bawah tu, petak segi tu. Kena baca dengan imalah, majriha. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh kata pada pengikut dia yang beriman, naiklah kamu ke bahtera itu sambil berkata dengan nama Allah, bergerak lajunya dan berhentinya. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Tuan-tuan sekalian, tak lama kemudian selepas berlayar tadi berlaku dah ribut taufan. Ribut taufan yang mana datang daripada segenap penjuru mata angin sehingga menjadikan bahtera yang dilayarinya itu sukar dikawal. Mari berlaku angin, penjuru mari. Jadi bayangkan ketika itu bahtera itu boleh tenggelam sebenarnya. Boleh tenggelam sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan bahtera itu. Sebab dalam surah Yasin ini kita akan jumpa nanti bagaimana Allah Ta'ala nak cerita kepada kita. Bahtera-bahtera kapal-kapal kita pada hari ini bahkan seumpama dengannya. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Kami jadikan seumpamanya apa yang mereka itu tunggangkan. Tak kira kapal ke apa semua. Kapal terbang ke kereta api ke bas 2 tingkat ke. Apa lagi houseboat ke. Tak kira lah apa sahaja tuan-tuan sekalian. Semuanya boleh tenggelam belaka sebenarnya. Illa rahmatan, melainkan illa rahmatan minna wa matan ilahin. Allah Ta'ala kata kecuali dengan kemurahan pihak kami, memberi rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga satu masa. Jadi bayangkan kapal yang besar tadi boleh berlayar di atas air tanpa tenggelam. Kapal terbang yang terbang tak jatuh. Dan bayangkan kenderaan yang kita naik tak terbalik sebagainya. Kenapa? Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan rahmat Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, tenggelamlah kenderaan kita pada hari ini. Kapal Titanic yang dibangga-banggakan sangat pun tenggelam dalam lautan Pasifik. Yang sangat hebat kapal Titanic ini. Berapa juta kapal Titanic, tuan-tuan sekalian. Kos dia besar kapal ni. Kan? Kela kapal yang canggih tenggelam juga. Itu kapal Titanic yang besar. Jadi bayangkan bagaimana semualah kenderaan kita pada hari ini, kalau tak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, pasti akan tenggelam dan sebagainya. Dan ini yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita supaya apa, kita ni kena berbanyakkan rahmat daripada Allah. Kita kena syukur dan kita kena menjadi hamba Allah Ta'ala yang beriman, tuan-tuan sekalian. Jadi sekadar itulah pada malam ni, tuan-tuan sekalian, tanpa memanjangkan kuliah kita, cukuplah beberapa ayat pada malam ini. InsyaAllah kita akan sama lagi pada ayat yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah Taala yang sombong dan takabur dengan Allah Taala, dan kita kembalilah kepada Allah Taala, tuan-tuan sekalian, selagi mana kita masih lagi diberikan nyawa oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita minta sentiasa petunjuk daripada Allah Taala supaya kita ni kekal dalam keadaan orang yang membuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala,
dan yang lemah dan yang kurang datang dari hamba sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah salawat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa atamu taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akram akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.